Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rashid bin Yaakob, nombor metrik 101463 dan ahli-ahli kumpulan saya iaitu SSO 81726, Angelina Paya Ali 98183, Lo Yikai 99539, Muhammad Zul Hilmi bin Muhammad Jeffrey 99758, Omar Syafiq bin Aslin 100732 dan Sylvia Anak Jampong 101163 akan membentangkan tugasan kami. Pada bahagian saya akan membentangkan bahagian pengenalan. Analisis wacana merupakan suatu kajian ilmu bahasa secara keseluruhannya yang terdapat di dalam bidang linguistik. Menurut Asmah bin Haji Omar, wacana hendaklah mempunyai tujuan yang akan menentukan sesuatu penggunaan bahasa. Teori ketenunan ulung yang dikemukakan oleh Halliday dan Hassan pada tahun 1976 pula menerangkan tentang cara seseorang pendengar atau pembaca dalam memahami perkaitan antara beberapa bahagian dalam ujaran atau sesuatu teks. Ketenunan juga terbagi kepada dua bahagian, iaitu alatan leksikal dan alatan nahwan. Ketenunan nahwan berfungsi sebagai penghubung unsur linguistik gramatikal dengan unsur yang lain agar dapat memperlihatkan kesatuan yang bermakna. Ketenunan teks yang terdiri daripada dua jenis, ketenunan iaitu seperti ketenunan nahwan dan ketenunan leksikal yang mempunyai makna dan peranannya masing-masing dalam proses pembinaan ayat yang lengkap, beserta dengan maksud ayat tersebut maupun pengertian makna, secara menyeluruh atau sedikit demi sedikit untuk difahami. Dalam ketenunan nahwan mempunyai 4 jenis, iaitu rujukan, penggantian, penghilangan dan penghubung. Untuk ketenunan leksikal pula mempunyai sedikit perbezaan dengan ketenunan nahwan kerana ianya sangat memerlukan susunan ayat yang lengkap dan disusun atur dengan baik bagi menerangkan makna utama bagi sesuatu wacana yang telah dibina. Oleh itu, dimensi nahwan yang terdapat pada kedua teks yang telah dipilih ialah nahu tema yang juga telah merangkumi dua kategori, di mana adanya tema biasa dan tema luar biasa, atau yang juga sering kali dipanggil dengan tema bertanda. Seterusnya ialah objektif kajian. Kami mempunyai dua objektif kajian. Yang pertama ialah mengenal pasti dan menghuraikan dua jenis ketenunan alat nahwan dan leksikal yang terdapat di dalam dua teks. Yang kedua, mengkaji perbezaan dimensi nahwan tema di antara teks cerpen dan teks artikel kesihatan. Sesuai dengan fokus kajian ini, penelitian dijalankan melalui pendekatan kualitatif dan keputusannya didedahkan. Menurut Boliang pada tahun 2000, pendekatan kualitatif adalah alami dan menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis. Dalam kajian ini, pengkaji telah mendapatkan sumber dari internet untuk mencarikan dua teks yang berbeza, iaitu teks cerpen Kartu Kuali dari Berita Harian daripada Hussain pada tahun 2023 dan teks kesihatan Hilang Tumpuan Pandangan, Penyakit Mata Menyerang Golongan Muda dari Astra Awani daripada Presswami pada tahun 2024 untuk membandingkan perbezaan jenis ketenunan iaitu alatan nahwan dan leksikal serta perbezaan dimensi nahwan tema antara dua teks tersebut. Kajian ini akan memfokuskan perpautan wacana yang terdiri daripada dua, iaitu alatan ketenunan nahwan dan alatan ketenunan leksikal. Pengkaji akan mengkaji kedua alatan ini yang terdapat dalam teks cerpen dan teks artikel kesihatan. Alatan ketenunan nahwan merupakan aspek tata bahasa dari aspek bentuk dan struktur yang menghasilkan wacana dan terdiri daripada rujukan, penggantian, penghilangan elipsis dan penghubung. Berdasarkan data yang diperolehi, terdapat alatan ketenunan nahwan rujukan pada kedua-dua teks. Dalam data satu teks cerpen, kalau suaminya mau berbuka puasa di rumah, maka Saha harus memasak sendiri. Data satunya pada ayat pertama merujuk kepada anafora, Asha pada ayat kedua. Seterusnya data satu teks artikel pula, Dr. Sunita mengisyaratkan agar melakukan senaman secara berkala dan konsisten. Manakala sekiranya merokok, beliau gesah agar berhenti dari amalan itu serta cuba mengelakkan diri daripada terdedah kepada cahaya matahari secara langsung. Dalam data satu, beliau pada ayat kedua merujuk kepada anafora, iaitu Dr. Sunita yang terdapat dalam ayat pertama. Selain itu, terdapat juga alatan ketenunan nahwan penghubung penambah pada kedua-dua teks cerpen dan artikel kesihatan. Dan berdasarkan data dua teks cerpen, tambahan pula surau hotel turut mempunyai imam tarawih dijemput khas. Manakala data dua bagi teks artikel kesihatan pula, selain tabiat makan, Dr. Sunita mengesyorkan agar melakukan senaman secara berkala dan konsisten. Berdasarkan data ini, tambahan pula dan selain merupakan alatan ketenunan nahwan penghubung penambah. Selain itu, alatan ketenunan leksikal juga diperolehi dalam kedua-dua artikel. Berdasarkan jadual, alatan ketenunan leksikal yang terdapat dalam kedua-dua teks tersebut ialah pernyataan semula secara sinonim atau yang hampir. Contoh yang terdapat dalam teks cerpen ialah boleh sahaja berbuka di surau dan masjid. Manakala contoh bagi teks kesihatan pula ialah Ramadan menjadi lebih istimewa kerana mereka diberi peluang menjamu selera di hotel. Jika di bulan biasa, catering makanan mewah silih berganti menjamu anak-anak seminggu sekali di kediaman mereka. Surau dan masjid merupakan kata sinonim bagi teks cerpen, manakala hotel dan kediaman pula merupakan kata sinonim yang terdapat dalam teks kesihatan.
Di samping itu, pengulangan kata yang sama atau hampir turut didapati dalam kedua-dua teks. Contoh bagi teks cerpen ialah bukanlah hiburan, show atau performan. Hiburan maksud saya tu melayani, menyentuni anak-anak yang menjadi jemputan ke majlis saya. Manakala contoh teks kesihatan pula ialah pengesanan awal bagi gejala AMD hanya boleh dilakukan melalui pemeriksaan mata. Ia memainkan peranan penting dalam meluruskan AMD secara efektif terutamanya kepada pesakit yang lebih muda. Dalam data ini, kata inti sama utama yang diulang bagi membentuk ketenunan teks adalah hiburan dalam teks cerpen manakala AMD dalam teks artikel kesihatan. Tema merujuk kepada maklumat lama atau juga dikenali sebagai maklumat ayat yang sudah diketahui melalui dua bentuk seperti tema biasa atau tema tidak bertanda dan tema luar biasa atau tema bertanda. Tema biasa terdiri pada tiga struktur ayat seperti pelaku, proses, dan sasaran atau objek atau keterangan, manakala tema luar biasa terdiri pada proses penerangan awal ayat, pemasifan, dan penyongsangan. Jadual menunjukkan perbezaan di antara kedua-dua teks, iaitu teks cerpen yang bertajuk gantung kuali dan teks kesihatan dalam dimensi nahuan tema. Contoh ayat dalam data bagi tema biasa ialah perkataan azar merupakan pelaku iaitu subjek, manakala perkataan berfikir merupakan proses iaitu kata kerja, dan demi menjaga poket boleh saja berbuka di surau dan masjid tapi maukah Suhida turut serta merupakan sasaran atau objek atau juga dipanggil keterangan. Terdapat juga tema biasa pada teks kesihatan iaitu di mana perkataan Dr. Sunita merupakan pelaku, manakala mengesyorkan merupakan proses, dan agar melakukan senaman secara berkala dan konsisten merupakan sasaran atau keterangan. Perbezaan tema luar biasa bagi teks cerpen yang bertajuk gantung kuali dan teks kesihatan dapat dilihat melalui tiga proses tema luar biasa iaitu seperti penerangan awal ayat, pemasifan, dan penyongsangan. Antara data yang diperolehi bagi penerangan awal ayat iaitu perkataan mogok yang bermaksud kepada pemberhentian kerja yang disebabkan keengganan pekerja secara besar-besar, manakala teks kesihatan pula ialah gejala AMD dikatakan bersifat langsung di mana ia menyerang terus penglihatan pusat mata. Seterusnya, contoh ayat pada teks cerpen bagi tema luar biasa pemasifan ialah tenaga kerja seperti ini diperlukan bagi memeriahkan suasana meraihkan Ashnaf, bukan artis, bukan penyanyi dan bukan pelakon. Manakala contoh bagi teks kesihatan ialah AMD jenis basah mengakibatkan penglihatan kabur secara tiba-tiba disebabkan oleh pendarahan dan pengumpulan sejenis cahaya protein pada urat mata. Di samping itu, contoh teks cerpen pada tema luar biasa penyongsangan ialah selepas tarawih, hotel melanjutkan tempoh hidangan ke jam 11 malam bagi membolehkan tamu menikmati juadah murah, manakala teks kesihatan pula ialah memandangkan AMD terus menjejaskan kualiti kehidupan khususnya golongan muda. Dr. Sunita akui semua orang harus mempunyai kesedaran tentang AMD dan mengutamakan langkah pencegahan dan kualiti hidup. Secara keseluruhannya, pengkaji berjaya mendapatkan kedua-dua objektif kajian yang telah ditetapkan iaitu mengenal pasti dan menghuraikan dua jenis ketenunan alat nahuan dan leksikal yang terdapat dalam dua teks pilihan serta mengkaji perbezaan dimensi nahuan tema antara dua teks pilihan. Dalam kajian ini, terdapat 4 penggunaan ketenunan nahuan yang dikaji iaitu rujukan, penggantian, penghilangan dan penghubung. Penggunaan ketenunan leksikal juga berjaya dikaji iaitu pernyataan semula leksikal dan leksikal kolokasi. Selain itu, pengkaji turut berjaya mendapatkan perbezaan dimensi nahuan tema yang telah diperoleh dalam dua teks pilihan. Terdapat dua nahu tema yang dikaji iaitu tema biasa atau tema tidak bertanda dan juga tema luar biasa atau tema bertanda. Tema biasa atau tema tidak bertanda terbina daripada tiga struktur ayat iaitu pelaku atau subjek, tambah proses atau kata kerja, tambah sasaran atau objek atau keterangan. Akan tetapi, tema luar biasa atau tema bertanda pula menggunakan tanda-tanda tertentu dalam permulaan ayat iaitu proses, sasaran atau frasa sendi yang merupakan tema setiap permulaan ayat. Dalam kajian ini juga, pengkaji berjaya mendapatkan 3 jenis tema luar biasa atau tema bertanda daripada dua teks pilihan iaitu proses penerangan awal ayat, proses pemasifan dan proses penyongsangan. Kesimpulannya, penggunaan ketenunan dalam wacana dan penggunaan dimensi nahuan tema sangat penting dalam menghasilkan sesebuah wacana. Sekian, terima kasih.